Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap awak berada dalam keadaan yang sihat, berada dalam keadaan yang terus bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Jadi jom kita tengok apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Untuk hari ini kita masih lagi berada dalam tema 4, iaitu tema yang terakhir dalam silibus awak, tenaga dan kelestarian hidup. Untuk hari ini kita akan masuk bidang pembelajaran yang terakhir, iaitu 12.0 tenaga nuklear. Jadi bila habis 12.0 ni kita dah habis silibus. Jadi kita akan mula dengan ulang kaji daripada bab 1 balik semula. Yang mana dalam bidang pembelajaran 12.0 ni kita ada 4 standard kandungan. Jadi untuk hari ini kita nak tengok standard kandungan 12.1, penggunaan sumber tenaga nuklear. Yang mana dalam 12.1 ni kita ada satu sahaja standard pembelajaran apa yang kita nak bincang pada hari ini. Apa dia? Jadi kita akan tengok 12.1.1, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Kenapa negara-negara ni menggunakan tenaga nuklear? Apa benda tenaga nuklear ni? Apa fungsi dia? Bukankah tenaga nuklear ni berbahaya kepada manusia? Tenaga nuklear ni adalah satu tenaga yang jika kita gunakan pada jalan yang betul, dia akan memberikan satu manfaat yang sangat besar kepada manusia. Tenaga nuklear memberikan banyak manfaat pada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Setiap tahun berlaku pertambahan negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga dalam pelbagai bidang. Makin lama makin banyak negara yang menggunakan tenaga nuklear. Jadi dekat Malaysia kita tidak menggunakan tenaga nuklear lagi lah. Kita belum sampai lagi kepada peringkat negara yang menggunakan tenaga nuklear. Tapi dah makin lama makin banyak dah negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Setakat ni lebih kurang terdapat dalam 30 buah negara yang telah menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga utama di negara mereka. Antara dia apa dia? Antara dia adalah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan juga Jepun. Jadi negara-negara ini adalah antara negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear di negara mereka sendirilah. Kalau awak nak tengok lagi negara-negara yang lain, awak boleh scan QR code dekat dalam awak punya buku teks awak ya. Kemudian apa kegunaan tenaga nuklear ni? Tenaga nuklear ni kita boleh buat apa? Yang penting, yang pertama, tenaga nuklear ni kita boleh gunakan untuk kita menjana elektrik. Macam dekat Malaysia, kita menggunakan arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Selain daripada arang batu, kita juga ada hidroelektrik, empangan air kan, kita gunakan air sebagai sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik. Masalahnya dekat Malaysia kita tak ada sungai yang terlalu besar untuk kita bina empangan. Dan juga jika kita gunakan arang batu, apa yang berlaku? Arang batu ni dia akan menghasilkan gas rumah hijau yang terlalu banyak. Apa gas rumah hijau ni? Gas rumah hijau ni contohnya karbon dioksida. Jadi bila karbon dioksida terlalu banyak di permukaan atmosfera, apa yang berlaku akan menyebabkan kesan rumah hijau. Haba terperangkap pada permukaan bumi. Bila haba terperangkap pada permukaan bumi, berlakulah pemanasan global. Bila dah pemanasan global, ais akan mencair. Banyak kesan dia jika kita gunakan bahan api fosil. Kemudian bahan api fosil ni juga dia akan habis. Satu masa nanti dia akan habis. Bila kita guna bahan api fosil ni, dia akan habis. Jadi tenaga nuklear ni kita boleh gunakan untuk menggantikan. Kita boleh gunakan untuk menggantikan sumber tenaga yang boleh habis ni. Sebab itu kita katakan tenaga nuklear ni adalah tenaga alternatif. Sumber tenaga yang lain, sumber tenaga yang kita boleh ganti kepada sumber tenaga yang asalnya. Jadi tenaga nuklear adalah tenaga elektrik yang boleh menjana elektrik. Tenaga nuklear juga boleh jana elektrik macam kita guna bahan api fosil tadi itulah. Kita boleh jana elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga lain. Okey, jadi tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear
Okey, tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear, dia punya tenaga dia lebih besar. Okey, jadi kos dia lebih murah, tenaga yang dihasilkan dia lebih besar. Jadi dia akan menguntungkan lagi lah negara tersebut. Jadi negara tu tidak melakukan perbelanjaan yang besar untuk sumber tenaga. Okey, untuk apa tenaga nuklear ni? Okey, selain daripada tenaga elektrik, apa lagi kegunaan tenaga nuklear ni? Okey, jadi tenaga nuklear ni dia boleh menghasilkan sinaran mengion. Okey, sinaran mengion yang digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perindustrian. Okey, selain daripada tenaga elektrik, dia juga boleh digunakan dalam bidang perubatan. Okey, contoh dalam bidang perubatan apa dia? Ini kita boleh scan, kita boleh mendiagnose suatu penyakit tanpa kita membedah badan pesakit tersebut. Okay, jadi bila kita scan pesakit tersebut, okay, dengan menggunakan sinaran mengion daripada tenaga nuklear, dia akan kesan apa yang ada di dalam badan kita. Okay. Kemudian selain pada dalam bidang perubatan, dia juga boleh digunakan dalam bidang perindustrian dan juga dalam bidang pertanian. Okey. Jadi bidang-bidang ini kita boleh gunakan, kita boleh mendapat manfaat daripada tenaga nuklear. Okey, penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Okey, macam tadi saya kata, dalam bidang perindustrian kita banyak kilang. Okay. Dan kilang-kilang ini menggunakan sumber tenaga. Kebanyakan kilang ini menggunakan sumber tenaga daripada bahan api fosil. Bahan api fosil tadi arang batu lah. Okay, jadi apa yang menjadi masalah daripada bahan api fosil ni? Bahan api fosil ni yang pertama, dia boleh habis. Jadi bila kita makin banyak mengguna, makin cepat dia akan habis. Jadi bila dia habis, kita nak pakai apa? Okay, yang itu yang pertama. Yang kedua, bahan api fosil ni, keburukan dia akan menghasilkan gas rumah hijau yang terlalu banyak. Macam saya sebut tadi. Okay, jadi gas rumah hijau contohnya karbon dioksida. Bila terlalu banyak, dia akan menyebabkan kesan yang buruk pada bumi. Okey, berlaku pemanasan global. Bila berlaku pemanasan global, akan berlaku kemarau yang panjang, ais di kutub mencair, aras air laut meningkat. Okey, jadi gas rumah hijau ni bahaya. Okey, jadi bila kita tukarkan karbon dioksida, kita tukarkan bahan api fosil kepada tenaga nuklear, apa yang berlaku? Tenaga nuklear ni dia akan membebaskan gas rumah hijau yang sedikit. Jadi bila gas rumah hijau sedikit sahaja dibebaskan, dia akan menyebabkan pengurangan pencemaran udara. Okey, pencemaran udara, dia akan dapat mengelakkan berlaku pencemaran udara lah. Jadi bumi kita akan jadi semakin sihat. Okey, itu adalah penggunaan tenaga nuklear, kebaikan-kebaikan daripada tenaga nuklear. Okey, jadi tetapi tenaga nuklear ni dia ada juga kesan buruk. Okey, dia ada juga kesan buruk. Kesan buruk inilah yang akan menjadi isu pada masa sekarang. Okey, isu kepada penggunaan tenaga nuklear. Okey, jadi apa kesan buruk dia? Okay, yang pertama, sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Okay, jadi tenaga nuklear ni dia akan menghasilkan sinaran mengion tadi saya sebutkan. Okay, jadi selain pada tu dia juga menghasilkan sisa radioaktif, yang mana sisa radioaktif ni memberi kesan kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Macam mana pula dia boleh menjejaskan kesihatannya? Okey, katakanlah berlaku kemalangan. Okey, berlaku sama ada kebocoran pada tempat simpanan sisa radioaktif, ataupun kebocoran ataupun berlaku letupan reaktor nuklear. Okey, reaktor nuklear ni apa, nanti kita akan tengok dalam satu topik seterusnya. Okey, jadi bila berlaku kebocoran ataupun letupan, okey, dia akan menyebabkan bahan radioaktif ni tersebar di persekitaran. Okay, jadi bila dia tersebar di persekitaran, dia boleh membunuh manusia dan juga dia boleh membunuh haiwan lah. Okay, kemudian selain daripada dia boleh membunuh, dia punya kesan dia tu boleh menyebabkan hidupan ni berlaku proses mutasi. Okay, mutasi. Okay, risiko terdedah kepada sinaran radioaktif. Okay, bila kita dah terdedah, kita akan pakai sambut macam saya sebut tadi itulah. Okay, sisa radioaktif boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi alam sekitar kita akan jadi semakin tidak sihat.
Okey, tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan buruk kepada manusia. Okey, jadi tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear ni sangat besar. Jadi kalau bila dia disalahguna, dia akan memberi kesan buruk pada manusia. Macam mana dia salah guna? Apa contoh dia salah guna? Okey, jadi dia gunakan tenaga nuklear ni sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan senjata. Okey, contohnya dia menghasilkan bom nuklear. Okey, dia akan menghasilkan bom nuklear. Apa yang buruk bom nuklear ni? Okey, jadi kalau kita ada dua jenis bom. Okey, satu bom nuklear, satu bom yang biasa. Okey, bom yang biasa bila dia jatuh, dia meletup. Okey, kesan dia kat situ saja. Okey, tetapi bom nuklear bila dia jatuh, dia meletup, kesan dia pada letupan tu. Yang pertama. Okey, kemudian sinaran radioaktif yang tersebar tu dia akan kekal di suatu tempat tu, tempat letupan tu dalam jangka masa yang lama, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun. Okey, jadi walaupun dah berlaku 10 tahun lepas letupan tu, okey, manusia yang hidup dekat kawasan tu dia masih lagi mengalami kesan daripada sisa radioaktif letupan tu. Okey, jadi dia kesan dia sangat lama sebab sisa nuklear ni mengandungi kadar radiasi yang tinggi dan sangat sukar dilepuskan. Okey, dia tak akan bila meletup dia habis ke situ. Tidak, dia akan kesan dia akan lebih panjang. Okey, jadi itu saja kelas kita untuk hari ni. Okey, jadi dah tamat sikit je untuk hari ni. Jadi macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan, awak boleh hantarkan dalam Telegram kita. Kita akan bincangkan dalam grup Telegram. Okey, kemudian jika tidak ada soalan, awak boleh jawab soalan praktis formatif yang saya akan bagi dalam grup Telegram, kemudian hantar balik kepada saya untuk saya rekod sebagai awak punya PBD. Okey, jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.